Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya firman Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, hendaklah kamu menyembah Allah yang telah menjadikan kamu dan umat-umat yang sebelum kamu. Dalam ayat ini Allah mula dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ada ayat yang Allah bunyi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi ayat ni Allah kata wahai manusia. Bila wahai manusia semua sekali, yang beriman ke tak beriman lagi ke termasuk belaka. Wahai sekalian manusia maknanya seluruh manusia yang ada. Tak kira lah hak duduk di Malaysia, duduk di negara orang putih ke mana, Cina ke, semua kamu kena menyembah Allah Ta'ala. Pasal apa kena sembah Allah? Pasal Allah yang jadikan kita, dan Allah juga yang menjadikan tok nenek kita hak sebelum kita. Apa benda makna menyembah ni? Ada orang kata menyembah ni iaitulah kita menyembah macam ke orang kafir itulah. Menyembah tu lain. Menyembah yang dimaksudkan ialah kita perhambakan diri. Perhamba diri. Benda makna perhamba diri, iaitulah kita menyusahkan diri kita untuk Allah. Nyusah kok mana? Menyusah sedikit. Sampai masa subuh kena bangun. Nyusah sikit. Tu makna orang perhamba diri tu. Kalau boh kata pukul 8 mari sini kejap, kita pergi sekejap. Tu orang yang memperhambakan diri dengan majikan dia. Jadi makna menyembah di sini asalnya hak orang Islam. Tapi lama-lama disalah guna daripada menyembah Allah kepada menyembah berhala ataupun makhluk. Jadi batu kita dengar kataan sembah yang. Sembah yang. Mayat. Mayat itu asalnya sembah yang esa. Sembah Tuhan yang Maha Esa. Bukan sembah macam sembah berhala. Asal makna sembah mengabdikan diri. Abdi ini bahasa Arab, abdung. Bahasa Melayunya kita perhamba, jadi hamba Allah. Sebab pakat hak paling besar sekali di akhirat, Allah akan panggil ya ibadi, wahai hambaku. Siapa yang Allah Ta'ala panggil gitu, tua di akhirat kayak gitu. Siapa dia yang nak tua, masa learning kena jadi hamba dulu. Hamba siapa? Hamba Allah. Benda makna hamba, sanggup susah kerana Allah. Sanggup habis pitih kerana Allah. Sanggup buang masa untuk Allah. Sanggup mati untuk Allah. Dia panggil hamba. Gaji tak ada. Hamba mana ada gaji? Hamba abdi dulu, tak ada gaji. Dia ada nafaqah. Yang ada gaji khodam. Khodam ni pekerja. Wajib kena bayar gaji. Kita ambil orang kerja. Tapi kalau kita ada hamba abdi, tak wajib bayar gaji. Hanya beri nafkah. Maka Allah janji dah kita. Dengan nafkah harian kita. Gaji kita, akhirat kek. Main akhirat tak tahan. Lambat. Khuliqal insanu min ajal. Manusia ni diciptakan jenis nak derah.
Batu kalau Quran tak berapa nak baca kita. Pasal lambat bayar. Tahu satu huruf 10 pahala. Tapi bayar tu lambat ah. Main padang mahsyar bayar dah orang cetong. Kalau bayar selalu sedap ah. Nak? Allah boleh buat. Tapi linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kita. Allah boleh buat kita ngaji Quran la'allakum tuflihun. Selok muka surat tu 100 tu bik. Ngaji pula. Selok pula selat 100. Allah 200 dah. Gamuk-gamuknya tak jar berapa lah nak ngaji kalau 100 selat. 3 kali khotang nerak atas reha. Nampak? Pasal apa boleh pitih? Main mengaji Quran tu bik pitih. Hak hisap dadah ngaji. Ngaji habis. Faham? Jarung duduk tekak tu ngaji. Dah selas 100. Nampak? Dah selas 100. Quran ada 300 lah lebih. 600 muka lebih. Bayang banyak mana boleh. Beribu boleh. Nak? Allah Rabbi. Tapi Allah kata baca dulu. Gajimu bayar padang mahsyar. Nak? Jadi orang yang kuat kecintaan dia kepada Allah, tak kira lah bayar padang mahsyar. Tak bayar pun tak apa. Dia akan buat kerja. Tu hamba Allah. Nak? Tu kelas mana dah? Kelas abik dah tu panggil tu. Bayar tak bayar pun cinta Allah. Kita kelas abdi baru, hamba. Siapa masa mayang zuhur, mayanglah zuhur. Kalau tak mayang tak boleh. Gitu je lah. Dok maknanya cinta sangat lah. Kalau kata mana mayang subuh ni sunat, Tok Imam tidur terus. Faham? Tebing-tebing bangun gak tu pasal wajib. Takut-takut kena azab bila-bila. Maka kita tengok sekarang ni kita hamba apa dia? Kita muhasabah ukur dulu. Kita hamba Allah ke hamba apa dia? Kepada siapa kita sanggup bersusah-susah? Maka kalau kita sanggup mengenepikan segala perintah-perintah makhluk demi melaksanakan perintah Allah, kita hamba Allah. Tu je lah. Faham? Kalau kita kena nega punya pasal siapa ada mayang, hamba kedai. Main sokang siapa ada semayang, hamba sokang. Layang ke bini siapa ada lagi sejik, hamba bini. Gitu je. Dia bukan kira pakai piyah bila-bila. Beratur ramai mereka kata piyah serbang piyah. Masuk surga. Berapa masuk surga? Pakai piyah. Dah. Ataupun pakai kira janggut. Ada janggut masuk surga. Misal saja masuk neraka. Tak gitu. Faham? Dikira masa ni atas dunia ni kita memperhambakan diri bagi Allah tak? Walaupun pakai luar jin, topi sudu, tapi memperhambakan diri kepada Allah, masuk surga. Walaupun janggut panjang pakai lutut, serbang besar baku deriang, tapi duduk bahang pitih orang, tak? Pitih anak dara pun kacik boleh ke dia? Nampak? Masuk neraka. Serbang doa, dia je masuk neraka. Pasal apa? Pasal dia memperhambakan diri kepada nafsu dia. Jadi masa ni lah kita ada peluang beki balik biar jadi kita ni menyusahkan diri, menghabiskan masa, memperhambakan diri untuk Allah, mengatasi sebab-sebab yang lain. Sebab tu dia kita ulama kata kena kenal Allah. Nak? Kenal Allah dari mana? Mula-mula beranak lagi. Suruh kenal dah. Bila beranak Messi panggil Abdullah bin Enduk. Panggil ayah. Guana Messi. Ni, tahniah. Beranak dah. Bang. Nak suruh bang di telinga budak. Biar dengar nama Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biar budak kecil tu reti. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kerajaan Malaysia kecil. Allah Maha Besar. Latihan lah tu. Betul tak? Dah. Sebab tu budak-budak kecil tu suruh bang dulu. Supaya kenal Allah.
cara budak-budak. Untungnya kenal Allah ni dua perkara wajib dapat. Siapa kenal Allah, dua perkara. Pertama, dia akan cinta Allah. Yang kedua, dia akan takut Allah. Tapi kalau makhluk, orang yang kenal, dia hanya suka sahaja. Nampak? Dia tidak takut pada makhluk. Ataupun takut, tetapi dia akan lari daripada makhluk. Rimau, kalau orang kenal dah, rimau ni bekeng. Bila jumpa, orang lari. Ular, orang lari. JPJ, orang lari. Kalau tak mampu. Tapi Allah, siapa yang takut dia, dia akan mari ke dekat. Itu pelik. Siapa yang takut Allah, pergi ke dekat pada Allah. Siapa yang takut makhluk, dia akan lari daripada makhluk. Tahu tak? Ada tak orang dia jumpa rimau, dia pergi kat rimau. Rimau. Sekejap rimau, aku mari. Dalam lari pun tinggal separuh bahan rimau. Maka bila kita kenal Allah, maka datang cinta pada Allah. Bila cinta Allah, abibitih tak apa. Kita dengar orang apa jual, benda beri tanah apa 4 ekar ada, 10 ekar, suruh buat sejik, suruh buat pondok, suruh buat madrasah, suruh buat takfih. Padahal sekar berapa ribu? Sekar je kat 500,000 sekar. Nak 2 ekar beri, 3 ekar beri, 10 ekar beri. Tu orang-orang yang Allah jadikan dia itu cinta pada Allah. Kita nak beri sekar ke orang, Allah, orang tu pang lalu letak barang atas tanah kita, waktu bik golok. Dah lori nak masuk tak boleh. Waktu turun barang sekerat jalan, buah atas tanah dia sikit. Waktu bik panjang ni golok ni. Nak takir dia barang lori. Pasal apa? Pasal letak atas tanah dia sikit. Macam gitu nak beri 2 ekar orang buat sejik, balik awal. Dodong dia bahan tanah. Ni batu untung cinta Allah. Dengar orang nak biar tanah. Tanah apa dia ni? Semua molek ni. Tanah ni haji sekian beri buat sejik. Tanah beri kat orang. Kita tengah-tengah duk buat atas gerai, tengok orang utik derma, buat tidur. Bum. Buat tidur, takut orang utik derma tengok, utik derma. Buat tidur tak utik. Ni kita tengok pada janggut serung. Tapi bergaluh nak mampu. Sayang ke harta benda. Orang yang melabur, orang yang kenal Allah, dia sanggup labur hartanya. Siapa tak ada sekepeng. Maka bila bersedekah, beri untuk perjuangan Sayyidina Abu Bakar, semua harta Nabi kata dah mau tinggal benda. Habis dengan kedai-kedai untuk jihad, dengan tanah-tanah dengan kebun untuk jihad. Sayyidina Abu Bakar jawab, tinggal Allah dan Rasul. Suka Rasulullah. Kita macam Sayyidina Uthman pun tak gerak separuh harta. Kalau kutip dia nak perjuangan, siap mo takbir patut merah muka-muka. Takbir tu bi orang getang orang merah tu bi ikut tekok tapi bukan orang Kelantan lah. Tu di Antartika berlaku. Pasal apa? Pasal kita hamba Allah. Bila hamba Allah, sakit kerana Allah tak apa. Dalil Bilal ibnu Rabah. Bila cerita Isra' Mi'raj, nak tahu untuk guru ustaz mari cerita Nabi bila atas langit sampai kat syurga, kata Jibril, ni syurga ya Rasulullah. Terpegun Nabi tengok syurga. Tiba-tiba dengar orang berjalan. Kekong. Nabi kata macam ke kenal kalau jalan gini. Jibril kata tak kenal apa sahabatmu Bilal ibnu Rabah sedang berjalan-jalan di dalam syurga. Astagfirullahalazim. Allah buat contoh dalam syurga orang kulit hitam. Allah buat contoh orang uduh. Allah buat contoh orang seking. Allah dah buat contoh raja jalan syurga atau Perdana Menteri. Allah buat contoh miskin sekali Bilal ibnu Rabah dapat syurga. Nampak? Tak dapat syurga buat apa? Letak batu atas belakang.
diseksa oleh pemimpin Quraisy. Nerak atas padang pasir bubuh batu besar. Bukan batu bepang. Batu macam pelabuhan, buah atas belakang. Nah, dia jawab, wahai, dak ganjok sikit. Kita dak dah ubuh batu atas belakang. Ugut nge borang bering, dak gidah. Mun kalau pergi pula kat tok guru dak leh borang ni. Jaga baik. Okey, aku dak pergi dah. Rela dak mendengar, rela dak mengaji, bodoh siapa kemapuh. Pasal nak dapat 650. Astagfirullahalazim. Lepas tu nak dapat syurga Firdaus, nak bidadari hak comel umur 17, manis mucung. Faham tak? Tengok bila batu atas belakang. Tak puas dengan batu besi panah bakar toreh pula ke atas belakang. Jawab dia, wahai. Batu dengar jalan dalam syurga. Faham? Kita rok dok tangga bila. Neh, dok dang bakar. Neh, sebab itulah bertuahnya orang-orang yang dapat mempertahankan agamanya waktu senang, waktu susah, waktu ramai sokongan dan waktu tidak mendapat sokongan. Biarlah kita ni dengan Islam dulu, kini dan selamanya. Kerana hak tu saja hak Tuhan redha. Ada orang beli syurga dengan amalan. Ada orang beli syurga dengan derma. Ada orang dapat syurga dengan puasa. Ada orang dapat syurga banyak selawat. Ada orang dapat syurga kerana pergi haji. Ada orang dapat syurga dengan perang. Dan ada orang masuk syurga dengan sebab beri minum seekor anjing yang dahaga. Nah, pelacur zaman Bani Israel, mayang dok apa dok, hija melacur. Pagi petang jual tubuh. Dengan seekor anjing, najis mughallazah. Allah dah buat contoh dengan hamster, dah buat contoh dengan kucing, buat contoh dengan anjing. Hak najis mughallazah. Dahaga kelak, cebok kasut, siang ke anjing ni. Ikhlas nak tolong dia, balasannya Allah ampun segala dosa dia berzina beribu-ribu kali, dapat syurga Allah. Itu luahnya rahmat Allah. Jadi kita ni anggar-anggar nak masuk syurga, nak cari anjing etek seekor, malah mayang. Dia kata aku dengar ustaz khabar tak apa boleh masuk syurga minum anjing. Jadi aku dak mayang, aku dak pergi Mekah, aku dak bayar zakat, aku dak tutup aurat, tapi kat gigi aku nak cari anjing seekor. Boleh tak? Boleh kalau Allah kehendaki. Tapi tak kena molek, dak dang nak uwi makan kekah dan anjing mampu kerah. Faham tak? Dang molek, dak mayang, dak apa. Jadi kita kena takut pada Allah. Allah yang jadikan kita. Segala-galanya Allah yang jadi. Allah yang menjadikan langit. Langit ni kalau kita hitam daripada tempat naik, tempat jatuh, tak ada tulis pun made in Malaysia, tak ada. Pasal Allah buat. Di atas dunia ni barang ada dua. Satu ada tulis made in, buatan. Satu tak ada tulis. Hak tak ada tulis tu made in Allah. Hak tak ada tulis lebih molek. Kalau ada tulis makhluk buat, dak cetong. Langit ada tulis tak? Hak milik TLDM ada? Tak ada. Allah yang buat. Yang kat langit berjuta-juta tahun dah. Batu pagi-pagi tengok atas langit. Balik surah, balik sejid tengok langit tadi. Pasal Allah suruh tengok langit. Wa ila samai kaifa rufi'at. Kenapa kamu tak tengok kepada langit? Dari kita dah tengok langit. Tengok langit etek. Macam mana Allah akak ni langit. Fikir etek. Fikir yang membawa kepada takwa, membawa kepada tauhid, membawa kepada membesarkan kerajaan Allah yang Maha Esa. Belum masuk atas tubik rumah tu, belum pergi kerja lenggok kali tengok langit. Allah hebatnya. Ini bukan manusia boleh buat. Tak ada kerajaan boleh buat kalau begini. Allah suruh kita tengok. Apa tak tengok langsung. Kita bangun tidur balik surga tengok biti. Malah ada 400 lah kau cek. Pahwana 100 lagi. Pahwana lagi bini mung abang 100. Tak apa dia nak masuk lah rumah mung. Tak.
Suruh tengok langit. Allah yang mengangkat langit. Kemudian dia buat bumi pula. Lepas buat langit dan bumi macam-macam. Waktu turun hujan pula. Daripada hujan ni tubik rezeki bagi kita. Jadi nak kabarnya skema ni di Kota Baru, di Terengganu, di Kuala Lumpur, di atas, di bawah, kiri, kanan, depan, belakang, milik Allah, bukan milik makhluk. Hak Allah Ta'ala lah ke? Kita duk makan air ikan tau. Daripada dulu makan ikan. Siapa rajin makan ikan kembung? Ada tulis itu, milik Jabatan Perikanan. Ada ikan kembung? Tak ada. Seekor habuk tak ada. Hak Allah Ta'ala tu. Tak ada tulis cap, hak Allah Ta'ala. Faham? Tapi kita tak bersyukur. Duk lawang Allah Ta'ala. Tolak hadis lah macam-macam lah ni. Ada geng puak baru ni tolak hadis lama dah. Tolak hadis. Dia kata hadis ni tak betul. Tak boleh dipercayai. Jadi kita ikut cakap dia, buang cakap Rasulullah. Mana sabah tak? Ikut dia, buang hadis. Tak ke gila apa panggil? Bang, dia tu siapa suruh ikut dia? Lain turun daripada langit 70,000 malaikat iring. Nak kok mata tubik cahaya ni. Pakai jubah serban hijau. Turun dari langit, kok celah awang, bidadari 70,000 orang iring. Nak boleh tahan kira. Turun, kita tak boleh pakai dah hadis-hadis Bukhari. Boleh tahan kira. Ni muka macam awak berepek sapu. Faham tak? Nak suruh tolak hadis. Mabuk ketung ke apa? Suruh kita ikut dia dan jangan ikut Rasulullah. Suruh ikut cakap dia, jangan dengar cakap Imam Bukhari, Imam Muslim. Kita tak gila lagi jadi kita berfikiran waras. Tidak adalah kebaikan, tidak ada cinta Allah kalau tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah kata kalau kamu sayang Allah, maka ikut Rasulullah. Siapa ikut Nabi, baru Allah sayang kepada dia. Nak dapat kasih sayang rahmat Allah, ada syarat, kena ikut Nabi. Siapa tak sayang Nabi, siapa tolak Nabi, tak dapat kasih sayang Allah. Bila tak dapat kasih sayang Allah, duduk di dalam kesesatan, dulu, kini dan selamanya. Allah buat belaka ni, lepas tu kita kena sembah Allah. Orang kafir makan ayam tu Allah buat. Orang kafir makan lembu Allah buat. Bila Allah buat, tak ada tandingan. Kita tengok tayar kereta, tukar tayar syuting, dah dalam 8 bulan, bila cing botok tayar. Pasal apa? Tak tahan agak. Pasal made in Malaysia. Kalau made in Perancis, tahan sikit. Tu pun setahun habis juga bunga berapa ni tu yang tayar syuting ni. 800 ni Ustaz, somek ni 800 tayar. Syuting tayar. Pak Uti 2,400. Nak tahan 15 tahun. Dah setahun botok. Tuan rebah botok dah. Botok pula tayar. Pasal apa? Pasal lemah ciptaan manusia. Ciptaan makhluk lemah. Hak molek, hak Allah cipta. Tengok tapak kaki kita rajin tukar. Berapa tahun tahan? Beratur di klinik, di hospital, ada makcik tua seorang. Umur 97. Sampai giliran doktor tanya, sakit apa makcik? Tapak kaki nak tukar. Ada? Tukar tapak kaki? Pasal apa tukar tapak kaki? Habis bunga. Mana ada tukar tapak kaki, tuang mati duduk dalam khanda, tapak kaki tak tukar bersekali habuk. Betul tak? Itu kebesaran kerajaan Allah, kita tak nampak. Mana ada tukar? Punggung kita ada tukar. Apa gaji tukar punggung? Tak ada. Allah buat 2 tis orang. Untuk benda? Untuk duduk sedap. Ni atas-atas latar ni tak payah bor kosing. Allah buat kosing dah ni. Sofa. Sofa ni. Rupa besar sikit. Sofa dia. Sebab bila kita duduk atas benda keras, tidak sakit. Sebab Allah bubuh spang belakang ni. Allah dah buat punggung atas belakang gitu. Tak. Kena netang gitu.
Kalau Tuhan buat punggung kita macam lutut pun ni. Duduk aduh sakit. Ni duduk atas latar dak sakit. Ustaz jah kau dak sakit lagi besok. Faham tak? Jadi walaupun tok kita umur 70, 80, 90 dak tukar punggung. Faham? Pasal apa? Made in Allah. Dak apa yang kita duduk besar ke makhluk. Dak nampak kebesaran Allah Ta'ala. Allah jadi kita kan. Nak pas seorang beranak, pas seorang beranak. Nak Allah jadi anak orang kafir Tuhan jadi, anak orang beriman pun Tuhan jadi. Asal kita dulu seorang saja nikah dengan tok nyang kita Siti Hawa, lepas tu jadi ramah. Ni hak ada atas dataran hari ni anak beranak belaka ni. Kata ramah anak beranak mu, ramah dia dalam 8,000 dia anak beranak aku. Pagi semalam. Ambo orang lain bawa 2-3 orang. Dah 8,000 semalam aku pergi dengar anak-anak aku belaka. Aku kena ke mana? Kena ke Nabi Adam. Tu tak? Anak beranak belaka. No, hak duduk Amerika. Kena dengan kita. Barack Obama. Faham tak? Nah. Kena ke mana pula tu? Kena ke Tok Nyang ke Siti Hawa. La ilaha illallah. Kena belaka. Faham tak? Kena belaka rupanya. Nah, hak kau lupa tu anak-anak kita tu. Hak kata tuang ke kakung. Tu tak? Anak beranak belaka oleh kerana ramak, dak ingat muka. Oleh kerana ramak, dak ingat nama. Macam-macam peseng ada. Maka tak kira lah peseng lagu-lagu mana. Kulit hitam, kulit putih, kulit hijau, kulit kokok. Kena memperhambakan diri kepada Allah. Ni tubuh kita pinjang, Allah pinjang. Ada Allah pinjang 60, ada Allah pinjang 40, nyak duklah kotak. Ada Allah pinjang 7 tahun. Darjah 1 mati lemah budak tu. Ada Allah pinjang 2 hari, beranak 2 hari, mati baby. 2 hari Tuhan pinjang kepada dia, mak ayah dia. Ada budak yang seminit je beranak, mati ada. Seminit saja. Dan beranak dan sebut sepatah JKK. Mati dulu. Faham tak? Barang pinjang lah ke? Ada hak tu 87 Tuhan pinjang. Tak mati-mati lagi. Tak mati-mati lagi. Itu Allah punya kuasa. Dia pinjang je. Kena molek Allah ambil sekaligus. Kena molek Allah ambil tangan saja. Ada Tuhan ambil tangan je? Ada? Tangan tak boleh akak. Tak boleh akak batin. Tak boleh. Akak gini tak boleh. Tak boleh. Natang ni kau kata tak boleh. Faham tak? Rabi'atul Adawiyah. Orang puang. Dia ni wali Allah. Tapi puang. Dia diceritakan mengerjakan solat tahajud setiap malam 300 rakaat. Rabi'atul Adawiyah 300 rakaat tahajud. Kita bangun tak tahajud, bangun cincang. Mana tidur mula. Tak, laki tu tengok pada sembang dah kopi, katok sekali katok meja terakak gelas-gelas. Tengok pada luruk misal, luruk ni macam ke batu ngasuh misal. Faham? Hebat. Tak bangun tahajud. Rabi'atul Adawiyah 300 rakaat. Apabila terlalu sakit Imam Hanbali diseksa dalam penjara, dikatok dengan besi, berdarah-darah tubuh, maka dia tak larat lagi mengerjakan tahajud macam biasa. Dia hanya mampu mengerjakan, kata setengah ulama, hanya 300 rakaat. Setengah ulama kata 400 rakaat. Kerana banyak sangat darah keluar daripada atas belakang, sakit tang kena katok, dia hanya mampu solat tahajud 400 rakaat. Allah. Tu orang hebat. Kita tak kena katok lagi. Tak kena katok, tak kena godang, tak mayan dah tahajud. Faham tak? Tu kata. Di Palestin, Masjidil Aqsa dikepung dengan kereta kebal Israel. 2 buah wajib duduk depan. Abraham 77 tang berat. Hak Wizer meriang ni 150 mm. Kereta kebal besar kali meriang 150. Orang yang umur 40 ke bawah tak